Okey, terima kasih. Maafkan saya tadi, saya tak perasan saya off tadi. Okey, terima kasih kepada Cikgu Nurun selaku moderator kita pada pagi ini. So saya terlebih dahulu saya mengucapkan juga terima kasihlah kepada cikgu-cikgu yang sudi bersiaran kita bersama saya pada pagi ini dengan untuk topik kita mencipta watak karakter animasi 2D menggunakan PowerPoint. Okey, terlebih dahulu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pasukan GFE Kota Tinggi kerana sudi menjemput saya lah untuk sesi webinar yang ke-31 untuk aplikasi pembelajaran kali ini. Untuk makluman tuan-tuan, kita ada lebih kurang 245 di Google Meet untuk secara langsung, dan juga saya juga buka secara langsung saya ni pada saya punya channel untuk bantu peserta yang tidak sempat ataupun tidak dapat nak join pada Google Meet, boleh tengok secara live lah. Kalau ada soalan boleh tanya pada yang ada soalan, nanti boleh yang guna Google Meet boleh terus direct tanya, dan mungkin kepada yang melalui channel saya boleh postkan soalan kalau insyaAllah kalau sempat. Okey, so saya akan teruskanlah, kita akan mulakan. Okey, ini saya kenalkan sikit saya punya maklumat sikit. Saya berasal daripada Kelantan kalau terkeluar bahasa Kelantan tu, kalau Kelantan pun mungkin faham lah kan. Okey, telah berkhidmat di negeri Johor ni sejak tahun 2004 di SK Tun Lipat Endau. Kemudian terus berkhidmat di Pusat Kegiatan Guru PKJ Endau. Kemudian saya terus ke BTPN pada tahun 2017, dan sekarang selepas persekutuan baru saya masih lagi berada di sekarang nama dia dah tukarlah daripada BPN kepada Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Okey, ini saya punya media sosial, juga boleh follow untuk mendapatkan info-info terkini lah, sebab saya suka sharing macam bab kata kita punya moderator tadi tentang edutech education teknologi pendidikan. Okey. So saya nak promote sikit. Kalau tuan-tuan dah subscribe, terima kasih. Saya ada lebih kurang 4.36k subscriber di channel saya YouTube. Boleh subscribe. Kat situ ada macam-macam tutorial teknologi pendidikan. Saya fokus tentang teknologi pendidikan saja. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok nanti bolehlah tengok yang mungkin yang berkenan tutorial-tutorial apa, tuan-tuan boleh rujuk di sana lah. Okey. So sekarang ni kita akan mulakan untuk topik kita hari ini. Sebenarnya saya telah buat rakaman, saya telah buat video khas sebenarnya untuk tutorial ini, tapi mungkin ada yang selesa secara live, kita akan boleh bersoal jawab, tuan-tuan boleh tengok lah. Boleh ambil kesempatan lagi ni untuk bertanya secara live. Okey, topik kita mencipta karakter animasi 2D menggunakan PowerPoint. Yang pertama, kenapa kita nak cipta karakter sendiri tuan-tuan? Contoh saya ambil, ni saya ambil kat Google ni. Ada satu buku, saya tak pasti buku ini mendapat keizinan tak dia menggunakan watak animasi diletakkan di buku mereka lah, sama ada penerbitan, persendirian, cikgu sebagainya. So kita nak elak benda tu, walaupun sebenarnya kita ambil daripada internet, tetapi dia masih lagi hak cipta sebab kita tak tahu, kita tak dapat kebenaran bertulis daripada pihak yang mengeluarkan watak animasi. So isu ni, copyright ni, sama ada gambar, imej, watak sebagainya amat dititik beratkan lah, terutama kalau cikgu menghasilkan sekarang ni YouTube channel masing-masing, kalau menggunakan gambar-gambar ataupun watak karakter sebagainya yang bukan daripada hasil kita, bila dituntut nanti ataupun diketahui oleh pihak yang penghasil sebenar ataupun mereka design sebenar, maka kalau dituntut, cikgu akan dikenakan secas lah. Agak bahaya cikgu so kena berhati-hati dalam kes sama ada menerbitkan di PDF ataupun di YouTube sebagainya. Sebab tu isu copyright ni, tu dia punya isu. Seterusnya contoh kenapa kita nak ajar ini watak animasi. Contoh macam cikgu ni, saya minta izin dengan ustazah ni menghasilkan video YouTube channel. Kalau tuan-tuan tengok, ini watak-watak ini yang dia dia bayar ataupun diminta karikatur untuk melukis watak ini dan dia letakkan dalam YouTube. Ini cara yang betul sebenarnya cikgu ni, ustazah ni buat. So dia agak selamat sebab bila sekarang ni dia tak sangka dia punya video dah jadi viral tuan-tuan. Dah cecah, dia punya channel pun dah hampir 2k sebab dia menggunakan watak-watak macam ni. So kita kadang-kadang kita nak lukis sendiri kita tak pandai. Kita susah sebenarnya, agak sukar lah. Mungkin kalau yang ada seni tu tak ada masalah lah. So kalau nak upah pun kos dia agak mahal lah. Tapi kalau kita mampu, why not kita macam ustazah ni, dia bayar karikatur untuk melukiskan dia punya watak lah. Di dalam dia punya animasi ada beberapa gaya sebagainya. Sebab tu saya ambil inisiatif ni, kita
saya tengok ramai cikgu yang cuba menghasilkan YouTube channel sendiri, video PDPC. So saya fikir macam mana cara yang boleh membantu cikgu untuk mencipta watak sendiri, tapi cikgu tak pandai nak melukis. Sebab siri sebelum ni pun ada siri yang cikgu Fidaus Gurusa yang ajar doodle. Mungkin ada orang yang seni tertentu boleh melukis menggunakan ni. Tapi macam mana teknik yang kita nak ajar ini bukan teknik melukis, tapi teknik menggabungkan bentuk-bentuk, bentuk kotak, bentuk bulatan menggunakan PowerPoint yang kita tonton. So apa yang kelebihan kita cipta watak sendiri ni, of course lah kita ada satu trademark sendirilah. Kalau tuan-tuan tengok yang macam ni, watak ni yang kita cipta dua ni, ini kita bukan lukis, kita menggunakan PowerPoint, kita susun, dia akan jadi bentuk macam ni. Ini sebenarnya boleh, saya rasa ramai boleh menghasilkan selepas tengok tutorial saya ni. Okay, so kesan dia, tuan-tuan ada karakter sendiri, seperti macam avatar sebagainya, tuan-tuan boleh gunakan dalam banyaklah dalam media cikgu untuk semasa proses PKP ni, fasa PKP kita fasa 5 ni untuk mengajar sebagainya, cikgu ada watak ni, mungkin pelajar akan tertarik tengok hasil video PDPC ada watak sendiri, kartun sendiri sebagainya, cikgu akan nilai tambah lah kepada cikgu punya bahan PDPC tersebut lah. Okey. So apa yang kita akan ajar hari ni adalah menggunakan PowerPoint. So kita boleh mencipta watak-watak seperti ini dengan hanya bukan melukis. Saya tak ajar konsep melukis sebab saya boleh melukis tapi kita tak sesuai untuk nak ajar tuan-tuan. Mungkin ramai yang tak reti nak melukis ataupun tak ada bakat lukis orang lidi saja boleh. Kan? Tapi untuk kita ajar hari ini, kita akan ajar susunkan benda-benda bentuk-bentuk kotak ni, kita gabungkan, kita mergekan, kita teknik yang kita akan tunjuk selepas ni. Tuan-tuan ada watak sini, tuan-tuan akan rasa macam wow, boleh buat dengan PowerPoint. Sebenarnya PowerPoint, kalau tuan-tuan tengok ke channel saya, macam-macam lagi tutorial tentang PowerPoint yang tuan-tuan boleh hasilkan. Tapi saya pilih tajuk ni, saya rasa bagi saya agak menarik lah untuk dikongsikan dengan rakan-rakan guru di seluruh Malaysia di luar sana. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh, selepas ni kita akan adakan sesi tutorial live untuk tunjuk cikgu. Cikgu perlu tengok cikgu punya PowerPoint yang cikgu gunakan sekarang ni, dia ada tak dua fungsi ini. Okey. Fungsi yang ini agak penting. Yang pertama ni format merge shape dengan edit shape yang ni. Kalau tak ada yang ni, maksudnya cikgu kena kemas kini cikgu punya Microsoft Office cikgu, baru cikgu boleh melaksanakan proses ni. Sebab bila saya, kalau tak ada yang ni, maksudnya yang saya tengok yang later-later insyaAllah adalah kalau tuan-tuan baru beli komputer dalam setahun 2 tahun ni, maksudnya kalau menggunakan Office 365 ataupun sekarang nama dia Microsoft 365 ataupun yang sebelumnya Office 2019 ataupun sebelumnya lagi Office 2017, 2000, yang tu ada insyaAllah. Tapi yang agak lama 2003, 2007 kalau masih ada pakai memang tak ada lah fitur ni. So tuan-tuan kena kemas kini lah Microsoft Office tuan-tuan. Okey, so kita akan tunjuk secara live. Kita akan mulakan sesi untuk mengajar menggunakan PowerPoint. So saya akan buka PowerPoint saya sekejap. Okey, ini PowerPoint kita. Kalau tuan-tuan tengok ini bentuknya. Okay, kita ajar macam mana nak buat karakter ni. Untuk tutorial kali ni, yang kali ni saya rasa tempat untuk kita ajar watak lelaki ni. Tetapi bila tuan-tuan dah dapat konsep sebenarnya, tuan-tuan boleh kreatif lah. Ini level next level kita dah letak, kita dah upgrade dengan mungkin janggut, misai sebagainya. Ini next level, tuan-tuan boleh buat poster sendiri lah. Okay, kita akan mulakan dengan watak-watak ni. So cara langkah dia yang mula-mula, kalau tuan-tuan bersama komputer, tuan-tuan boleh follow lah. Macam saya katakan tadi, tuan-tuan kena semak tuan-tuan punya PowerPoint ni ada tak? Office, PowerPoint Office ni ada tak fungsi ni? Okay, pergi kepada format, pergi kepada ni, kita tengok belah kanan ni ada edit shape dan juga merge shape. Dua benda ni penting. Okay, kalau tak ada yang ni maksudnya tuan-tuan kena kemas kini lah. Dalam kes saya ni, saya menggunakan Office 365. Kalau isu nak tanya, ada person tanya, kalau kita gunakan yang PowerPoint yang versi online tu sama ke juga? Yang kalau kita pakai dekat portal tu. Okey, versi online saya tengok dia tak ada benda ni. Dua ni dia tak ada. Walaupun di Office 365 online dia tak ada benda ni. So memang yang ni saya rasa dia akan update ni. Saya rasa function ni dia akan update. Tapi setakat ni tadi saya tengok saya tak jumpa yang dua butang ni. Dua fungsi ni, fitur ni. So maksudnya kita kena ada Office offline lah. Ataupun Office 365. Kalau kita pakai Office 365 macam saya ni, kita boleh dua-dua. Kita boleh sinkro terus dalam kita punya
yang online dalam cloud lah, dalam OneDrive kita. So kita akan mulakan. Okay, so kita ambil satu kotak kosong sini, blank. Pergi pada layout, kita pilih yang blank. Kalau tuan-tuan nak ada paparan macam ni, kita pilih yang blank sajalah. Pergi pada layout, klik blank. Okay, so untuk mencipta ni macam saya katakan, konsep kita nak buat hari ni, kita bukan nak lukis tuan-tuan. Kita nak menyusun blok-blok ataupun bentuk-bentuk sama ada bentuk-bentuk 2D, sama ada kotak, rectangle, square ataupun circle dan sebagainya. So cara pertama kita nak buat muka ni. So muka yang ni. So kita perlukan saya copy yang ni dulu, saya letak sini. Supaya senang kita bandingkan. Setelah ni. Okay. So cara pertama kita pergi pada insert, kita pergi pada shape, kita ambil yang ni. Kita ambil nama dia rectangle rounded corner. So saya tarik, saya letak kat sini. Okay, tuan-tuan tengok ni. Okay, kenapa kita ambil rectangle yang corner ni, dia ada satu bukti, kita boleh adjustkan dia, nampak? Kita boleh adjust ni. Okay, so kita buat, kita tarik ke tengah sikit, kita jadikan dia bulat macam ni. Sekejap maafkan saya, tertarik pula sini. Okay, so kita bulatkan sikit, katakanlah macam kita lebih kurang mukanya. Kemudian, kita kena pilihkan color muka ni. Kita nak buat muka dulu So kita pilih color muka. So cara dia, kita pergi pada ni, kita fill ni. Kita carilah warna yang sesuai muka lah. Kalau contoh macam saya dah ada pilihannya. So kalau tuan-tuan tak ada, tuan-tuan boleh kepada more fill color. Pergi pada standard ni, cikgu pilihlah yang saya ambil kat sini ni. Tengok kulit kita lah, lebih kurang coklat macam ni. So saya tekan OK. Dia akan jadi macam tu. Lebih kurang So apa yang penting seterusnya kita kena buang outline ni. So kita shade outline, kita ambil no. Okay, macam ni. Sekarang kita dah siap muka. Okay. Seterusnya kita nak letakkan rambut ni. Bila rambut ni, saya ulang balik langkah tadi, pergi insert, pergi pada, yang ni saya ambil bulatan saja. Oval. Yang tadi kita ambil ni, bulatan. So kita letak macam ni. Kemudian saya tindam belakang ni. Saya letak di atas ni. Kemudian saya pilih warna fill shade dia warna hitam. Warna hitam Saya klik kanan, fill dia. Buat warna hitam rambut ni. Saya buang outline dia. Okey, kemudian macam ni. Tetapi rambut ni duduk atas. So macam mana kita nak letakkan di belakang muka tadi. So kita klik kanan atas circle yang rambut ini. Kita hantar send to back. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, ni kita dah siap kita punya watak, kita punya rambut. Tuan-tuan kena bergantung pada kreativiti lah. Kita tak sama kreativiti tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jenis kreatif lagi, dia akan jadi lebih cantik, lebih detail lah. Saya tunjuk ni yang kasar saja Kemudian kita nak buat mungkin ada jambul-jambul macam ni So saya copy saja yang belakang ni, Ctrl C, Ctrl V ataupun buat klik kanan, copy dan paste, Ctrl V boleh juga. So saya kecilkan bulat-bulat ni. Saya buat effect begini. Okay, dan saya duplicate, saya copy lagi, Ctrl C, Ctrl V, saya letak sini, saya angkat sikit. Maksudnya watak kita ni ada kemayang sedikit lah ada jambul dan tu kan. So saya paste lagi, saya susun macam ni. Okay. Katakanlah kita dah siap macam tu. Kemudian saya select ni, saya letak atas sikit. Okay. Kemudian kita nak buat jambul ni, nampak macam jambul ni kan. So saya ambil bentuk dia, kita klik insert, pergi pada shape. Saya pilih yang kilat, mana kilat je yang ni, okey. Lightning bolt. So saya klik sini. Sama juga langkah tadi, kita klik kanan, kita ambil tukar dia fill dia warna hitam. Kita buang outline dia, kita tak nak pakai outline dia. So kita tarik letak kat atas ni, tuan-tuan adjust lah. Nampak dia akan jadi macam tu. Contoh saya letak kat sini. Kemudian saya Ctrl C, Ctrl V, saya paste. Saya terbalikkan dia macam ni, reflectkan dia. Okay, dia akan jadi macam ni. Okay, selesai rambut kita. Saya rasa setakat tu boleh follow tak? Saya rasa tak pernah kena PowerPoint sebelum ni. Oh, kalau ada soalan saya tak perasan nak tengok tuan-tuan Kalau ada soalan tuan-tuan tanya mungkin kita urusnya, kita boleh tengok lah. Okay, so saya teruskan. Kita dah siap part muka. So kita nak buat mata pula Mata ni senang saja. So kalau kita melukis, saya ambil
circle saya klik insert, saya ambil shape yang ni. Tapi sebenarnya konsep ni dah sama. Kalau rasa yang dah mahir tu sebenarnya dah boleh terus buat ni. Cuma mungkin ada part-part tertentu lah macam tuan-tuan kena follow tengok juga So saya pilih mata ni, saya buat warna putih, pilih warna putih. Outline. Saya buang outline dia. Sebab ni tak nampak, so saya kena letak atas ni. Okey, saya zoomkan sedikit. Ni. Saya kecilkan. Kita buat satu dulu. Okey, kemudian saya copy saja putih ni. Ctrl C, Ctrl kita cepatkan sikit. Okey, so saya yang ni saya buat warna hitam lah. Dalam nak mata dia. Saya tukar color dia. Klik kanan. Pilih pada mana shade dia. Tak detect. Ataupun filter ni. Sekejap. Shade free ambil warna hitam. Okey. Kita adjust dia bila letak tengah betul-betul. Kemudian saya gabungkan dua bentuk ni. Ni portion gabung kita tak nak dia lari. Maksudnya kita nak pastikan dia senang digerakkan. So kita klik select kepada dua bentuk ni. So saya klik kanan, saya groupkan dia. Okey. Maksudnya dia tak berpisah lah. Dalam case yang macam ni pun saya boleh buat ni. Saya select semua ni. Kemudian kita groupkan dia. Tujuan dia bila kita nak besarkan, kecilkan nanti dia boleh. Okey. Dia jadi sekata macam ni lah. Okay, kalau kita nak pisahkan balik, kita klik kanan, kita ungroup balik lah. Klik ungroup Okey, tak, yang dalam kes ni saya abaikan dulu lah. So, saya pilih mata ni, saya letak sini. Kemudian kita duplicate saja. Ctrl C, Ctrl V, pastekan dia, kita ada dua mata macam ni. Tengoklah sesedap rasa macam masak juga bukan masak tak jadi Sesedap rasa kita letakkan mata kita macam mana. Kalau nak mata tu galak, tak besar sikit, nak mata sebagainya. Kita adjust ni, bila kita adjust sebenarnya dia ada macam panduan untuk kita. Center ke tak center, tuan-tuan tengok dia ada grid dia ataupun garisan dia, ruler dia. Okey. So kita selesai bab mata. Okey, kemudian kita pergi seterusnya kita ambil lagi shape, kita nak buat hidung ni pula. Hidung saya ambil, biasanya saya akan ambil ni rectangle rounded corner ni. Kalau ni hidung yang simple sajalah tuan-tuan So saya ambil saya ambil color dia gelap, mungkin sedikit kontras sikit dengan kita punya muka. Okey. Dalam kes ni saya ambil warna yang ni ataupun saya ulang balik, mungkin tuan-tuan boleh pilih color-color yang lain yang sesuai, pergi pada more fill, klik pada standard, carilah yang warna yang sesuai untuk hidung ni. Mungkin tadi kita ambil yang kontras sikit dengan dia, tapi jangan kontras sangat. Okey, macam ni contoh boleh kot. Okey. So fill shape outline kita buang. Saya letak kat sini. Oh, ini warna dia sama maafkan saya. Kena tukar color lain sikit Saya ambil yang laju sangat. Laju sangat Okey, terima kasih, nanti saya perlahan sikit. Okey, ini hidung dia. Saya kecilkan sedikit. Nampak cikgu dah ada jadi macam ni hidungnya. Okey, sebenarnya proses-proses yang saya akan tunjuk ni kita ulang-ulang saja. Cuma ada time tertentu nanti saya akan detailkan balik. Sebab tu saya laju ni sebab yang lain lebih kurang proses dia sama ulang. Cuma nanti ada part-part tertentu, telinga sebagainya kita perlahankan sikit Okey, so sekarang ni kita adjustkan dia. Okey, so seterusnya kita akan buat telinga dia cikgu So kita nak buat telinga dia, kita akan guna trik yang ni Saya copykan mata ni. Ctrl V, pastekan dia. Okey, ataupun mungkin cikgu nak buat secara mungkin tak tahu cara shortcut pada keyboard, so kita klik kanan pada mata ni, klik kanan, copykan dia, kemudian klik yang bahagian luar ni, kita klik kanan, kita pastekan dia ni. Okay, dia ada mata macam ni. So kalau cikgu tengok telinga dia ada warna pink lepas tu dia punya telinga belakang ni dia dah terlari. Okey, yang warna putih ni kita tukar dia dengan warna sama dengan warna muka. So saya pilih warna color yang ni. Okey. Saya select kat sini. Yang tengah tadi kita tukar dia warna pink sedikit Kita klikkan ni, kita pastikan yang bulatan kecil tengah tu. Kita ambil warna pink sikit macam ni. Okey, nampak? Dia akan jadi telinga dah dan kita besarkan sedikit. Kalau cikgu nak besarkan cikgu, kalau cikgu tengok kalau nak suruh sekata besar dia, kita tekan butang shift, kita tarik dengan mouse kita ni, kita tekan butang shift, dia akan jadi besar sekata lah. Macam ni. Kalau saya lepaskan shift ni,
dia akan jadi macam ni. Cikgu tengok kalau cikgu nak bulatan tu sama, bulatan tu cantik, so cikgu tekan shift dia akan sekatu macam ni lah. So saya kecilkan sedikit, agak-agak saiz telinga, saya zoomkan sikit yang ni supaya tuan-tuan lebih nampak nanti. Okay. Kemudian saya besarkan sikit ni macam tak cu ni, saya besarkan sikit yang merah ni. Biar cuping dia nipis lah. Kalau cuping telinga tebal ni, orang kata degil lah. Degil orang kata. Kata degil, kita nipiskan sikit. Okay, so kita gerakkan dia, maafkan saya, kita gerakkan ke semua bentuk ni. Saya klik yang ni. So kita letak sini. Macam ni, tapi macam ni dia tak logik tau muka kita. So kita letakkan, hantar dia ke belakang pada rambut. So kita klik kanan, kita send to back. Dia akan jadi macam ni. So kita adjust sikit. Okay. So saya copykan saja, Ctrl C, kemudian saya Ctrl V, saya ulang saja. Kita buat sebelah saja. Okay. Kita letak di sini. So sama juga, klik kanan, send to back. Okey, selesai telinga. Ni telinga capang besar ni. Kita ke dalam sikit Ke dalam sikit. Okey, selesai muka. Muka, mata, hidung. Okey, yang ni tuan-tuan tengok. Mulut ni dia agak lain sikit pada kaedah tadi. Ada sikit lain, ada sikit tambahan lah. Konsep dia sama. Cuma kita akan gunakan function yang saya akan tunjukkan nanti. So cara dia kita ambil, pertama kita nak buat mulut macam ni Tuan-tuan tengok yang ni. Dalam kita punya bentuk, insert bentuk shape kat sini ataupun shape kita kat sini, dia tak ada yang macam ni. So kita kena gunakan elemen apa yang kita namakan merge shape So cara dia, saya pergi pada muka ni. So saya pergi pada insert, saya pergi kepada shape. Kemudian kita boleh juga ambil yang ni, kalau yang ni. Tapi saya yang ni dia tak panggil semi bulatan lah. Saya nak semi bulatan betul atau tak. Kalau tak ada, yang ni pun kita boleh pakai. So, kemudian saya nak tunjukkan konsep macam mana kita gabungkan bentuk tersebut, kemudian kita potong So saya ambil bentuk bulatan yang ni. So saya tekan shift, dia bulat sekata. Kemudian saya buangkan outline dia. Okey, tuan-tuan tengok Seterusnya saya ambil lagi satu bentuk. Kita pergi pada bentuk, yang ni saya ambil rectangle ni. Saya tindan kat atas ni. Okey. Saya buang juga outline dia. Yang ni tuan-tuan perhatikan, kita nak buat magic. Macam saya katakan tadi, tuan-tuan tengok dekat bahagian format ni yang tuan-tuan punya versi Microsoft tuan-tuan ataupun Office tuan-tuan ataupun PowerPoint yang tuan-tuan gunakan. Bila ada fungsi ni, merge shape ni maksudnya tuan-tuan boleh laksanakan proses ni. Kalau tidak tuan-tuan kena kemas kini dulu lah, dapatkan installer yang terbaru lah. So saya ingat saya klikkan ni, klik yang pertama, klik yang kedua. Kita pergi pada merge shape ni. Dia ada beberapa union, combine, fragment, intersect dan subtract. Yang ni tuan-tuan tengok ni. Tuan-tuan lalu je, tuan-tuan tengok bentuk yang macam mana tuan-tuan nak. Kalau subtract ni dia buang yang bawah lah. Intersect, di antara dua dia, intersect ataupun subtract. So saya nak ambil yang ni, tuan-tuan nampak Okey, so saya pilih ni, saya ulang balik. Dua bentuk kita gabungkan, kita bukan gabung, kita tindan dia macam ni. Saya letaklah sama ada di bawah, di atas sebagainya. So kita select dua-dua ni. Kemudian kita pergi kepada merge shape ni. Still ada gangguan audio macam dengar TV Okey, kejap sebab boleh. Tu sekejap. Sebab yang host dia Ustaz yang mute kan. Okay, tak apa nanti. Kalau aku settle untuk mute sekejap saya cari je kat siapa. Orangnya sebab dia mungkin ganggu pendengar lain. Sebab dia dengar suara TV TV kan. Betul. Apa ganggu saya ni. Sampai tu saya tengok di channel saya kalau ada soalan ke. Wow, bestnya Cikgu Fiza. Terima kasih Cikgu Fiza. Yang ni memang best lah sebab yang penting kita cipta sendirilah watak kita ada yang kata Cikgu Chian terlepas rambut. Tak apa Cikgu, nanti video ni dirakam. Nanti Cikgu boleh tengok kat sama ada di channel Ustaz Uzaruddin GF Cafe Kota Tinggi ataupun yang channel saya, Cikgu boleh undur balik lah ataupun tengok terus pada channel saya tutorial dia macam mana nak terlepas rambut tadi. Okay. Sampai tu saya teruskan juga. Saya ulang balik, kita gabungkan dua bentuk ni. Bukan gabung kita select dia. Kita pastikan dua-dua terpilih, kemudian kita pergi pada format.
kita pilih pada merge shape, kita lalukan dia. Sama ada intersect atau subtract. Beza dia gini cikgu, kadang-kadang kita select tu yang atas dulu. Yang ni atas ke bawah, sekejap saya tengok Contoh saya nak tengok atas bawah. Okey, yang gambar circle ni duduk atas. So saya pilih atas dulu, kemudian saya pilih gambar yang bawah. Bila saya pergi format, saya pergi pada merge shape, saya tekan intersect, dia akan jadi macam ni. Katakanlah saya terpilih yang bawah dulu. Saya tekan ni kotak bentuk yang kedua, nombor 2. So kita pergi pada subtract, dia jadi macam ni So contoh lalu je sini. Nanti tuan pilih bentuk yang macam mana, okey. So bila kita dah pilih, katakanlah saya bentuk yang ni, kemudian saya rotatekan dia. Okey, saya rotatekan macam ni. Mulut dia. Kemudian kita letakkan dia punya shape fill ni, color dia kita ambil warna hitam. Okey, dia akan jadi warna hitam macam ni. So kemudian kita nak letak dia punya lidah dia lidah dia. So kita copy ni. Ctrl C, Ctrl V, kita pastekan dia. Kemudian lidah dia ni kita nak rotate macam ni. Okey, dia duduk macam ni. Kalau tengok Tapi kita nak guna teknik yang sama tadi, intersect tadi kita nak buang dia, kita nak ambil yang dalam tu. So kita guna bentuk yang sama. Saya copy terus dari sini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat bentuk lain nanti dia lari sikit. Agak mencabar untuk adjust. So cara dia, saya Ctrl C, kemudian saya pastekan bentuk ni, saya buat 2. Saya paste lagi 1. Saya pusingkan ni. Okey, kita lalu di sini, kita letak macam ni. Kemudian kita select dua-dua ni, kita ulang balik langkah yang tadi, format, pergi pada merge shape, kita lalu intersect. Nampak? Dia tinggal yang ni, kita ambil yang ni. Intersect. Okey, so saya lalu sini, saya letak sini. Okey. Kemudian dia tak nampak tuan-tuan kita tukar color dia. Kita ambil color dia, kita ambil warna merah lah. So saya letak sini. Dia akan jadi macam tu mulut dia. Sebab saya copy daripada tu tadi, kita adjust sikit Dia akan ngam-ngam kalau cikgu ambil bentuk lain mungkin dia akan lari. Cikgu kena adjust balik lah. Okey, saya ulang balik langkah ni mungkin agak laju sedikit. Saya Ctrl C, saya pastekan dia, saya duplicatekan. Saya ambil ni, saya paste lagi 1. Kemudian saya pusing. Kalau lidah ni cikgu nak tinggi, cikgu letak atas sedikit. Kemudian selectkan dua-dua bentuk ni. Klik pada insert. Pergi pada format, pergi pada merge shape dan cikgu ambil intersect ni. So, tukar dia warna merah. Okey, cikgu lalu situ. Okey, siap mulut. Tapi kalau yang ni, kalau cikgu kreatif, kalau basic saya tak letak gigi lah. Okey, tapi kalau yang gambar saya ni, saya dah letak gigi. Okey, kita ajar juga cara letak gigi. Kita tambah terus gigi. Okey, so cara dia lebih kurang sama tadi. Saya copy yang hitam Ctrl C, saya paste. So gigi tu kita nak letak di atas macam ni lah. Okey, so saya pastekan satu lagi. Saya letak macam ni. Baru dia ataupun kita kecilkan sedikit. Cikgu Fauzi, kejap saya interrupt kejap. Minta Cikgu Eng boleh offkan mikrofon tak? Cikgu Eng Pek King. Cikgu Eng, sebab boleh offkan mat tak supaya kita tak dengar bunyi-bunyi gangguan lain yang akan mengganggu. Cikgu Eng, boleh dengar suara saya tak Cikgu Eng? Okey, boleh? Alright. Cikgu Eng alright. Terima kasih Ustaz. Okey, Ciku boleh sambung. Boleh sambung Minta maaf baru masuk. Tak apa. Ada background suara. Okey, saya mute-kan dia. Alright. Terima kasih Ustaz ya. Siapa nama dia? Cikgu Eng Pek Kim. Huruf apa mula? Huruf E N G. Oh, N. NG. Okey. Okey dah, cuba. Alright, Sifu boleh sambung. Okey, tadi kita dah ada dua bentuk tadi saya alihkan dulu ini. Okey, saya nak intersect ni. Kalau tak nak intersect ni macam ni pun boleh terus dia macam buruh. So kita terus buat warna putih pun boleh juga ni. Sebenarnya dia
kalau tuan-tuan cuba mungkin dia tak samalah teknik dan sebagainya, tapi konsep kita dapat, kreativiti tu dia mungkin berbeza. Ada orang yang mungkin dia tahu seni untuk buat karakter sebagainya, dia akan susun lebih cantik lah. Tapi yang penting tuan-tuan berjaya konsepnya. So bila dah selesai macam ni, sebab saya copy paste tadi, saya kecilkan, saya letak macam tu je terus. Kita cepatkan sikit langkah dia, ada banyak cara tuan-tuan. So saya select semua ni, kemudian kita groupkan dia supaya dia tak lari lah. So kita bawa dia ke sini. Dia agak besar, tengok macam ni, muka dia macam pelik kan. So kita adjust dia, kecilkan sikit lah, sesedap rasa lah. Sesedap rasa macam masak kan. Kalau hidung ni katakanlah rasa macam besar hidung ni. Okay, kita kecilkan sikit, kita bawa macam ni. Kalau nak rotate macam buat effect tu boleh juga, kita besarkan sikit. Ini seni ya tuan-tuan Tapi yang penting konsep dapat. Okay, kat situ selesai. Selesai muka, selesai mulut dan gigi. Kita adjust sikit. Saya adjust sikit lagi sebab mata saya nampak macam hidung ni sengit sikit. Hidung sengit tak apa, jangan muka sengit bahaya. Okay. Okay, kita selesai muka macam ni. So kalau tuan-tuan nak groupkan dulu pun boleh untuk langkah keselamatan. So kita select semua. Kita groupkan dia, klik kanan atas bentuk yang dipilih ni. So kita groupkan dia sekaligus lah. So kita boleh larikan dia adjust macam ni. Okay. Kalau kata nak adjust balik, tuan-tuan klik kanan, ungroup balik semula. Okay. Kita selesai bab muka. Nampak comel pula hari ni. Hari tu buat macam tak menakutkan sikit ni. Masa ni praktis mula-mula kan. Nampak? Dia seni dia lama-lama tuan-tuan praktis dah akan jadi mahir lah. Okay. Ni macam comel sikit ni. Hari tu ada, saya buat watak ni nak sini saja nak kongsi tuan-tuan. Dia kata, saya nak buat muka saya macam tak logik, dia kata. Macam kurus sangat kan. Satu penyaaan lah pada kita. Ikut kita lah karakter kita buat sendiri. Sebenarnya dia jealous, dia tak berhenti nak buat kan. Faruzi, cuba nanti tunjuk tak macam mana nak buat spek tu. Spek tu bonus kita akan tunjukkan juga nanti Okay, terima kasih. Sebab benda spek tu kita import daripada luar, saya akan tunjukkan juga. Jangan risau cikgu. Bagus cikgu soalan cikgu ni. Memang nak yang canggih-canggih je Okay, tak apa, kita akan berikan kan. Sebab mungkin ada watak kita yang pakai spek, nanti akan tunjukkan mana saya dapat spek ni nanti. Okay, dia tak ada dalam ni. Dalam shape ni tak ada, kita akan tunjukkan nanti. Jangan risau. PowerPoint ni power nama pun PowerPoint. Macam-macam boleh buat. Okay, saya cari balik gambar tadi. Okay ni. Kemudian kita akan cikgu nanti tunjuk buat bulu mata yang lentik tu macam mana? Okay, sebab nak karakter perempuan kan. Dia sebenarnya perempuan memang dia, maaf saya lah, nak buat dia susah tau. Sebab tu saya tunjuk yang lelaki je dulu kan. Agak mencabar. Tapi saya akan tunjuk lah bulu mata. Yang mencabar bab tudung ni. Yang tudung nanti tuan-tuan tengok video saya lah. Sebab saya tak tunjuk kat sini sebab nanti panjang videonya. Yang bulu mata lentik ni saya akan tunjukkan nanti, ingatkan balik Sebab ni watak lelaki, kita akan duplicate nanti. Okay. Bulu mata lentik. Baru beza lelaki perempuan kan. Kenapa dia lagi ni? Okay. Mana lah muka ni? Okay. So sekarang kita nak buat kita punya badan, leher dia ni, yang ni, leher ni. So cara dia saya ambil ni sebenarnya, pergi pada insert, klik pada shape ni, saya ambil rectangle, yang ni rectangle rounded corner. Maksudnya rounded corner, kalau kita ambil yang ni kita boleh adjust dia. Adjust dia maksud dia macam ni, bila kita select, kita draw ataupun kita pilih sini, kita boleh adjust ni, bentuk dia punya corner dia ni. Nak sign macam mana kan. So saya buat macam ni. Saya letak saja, saya buangkan macam biasa macam tadi, outline ni kita buang, kita fill colour dia, kita ambil leher ni, kita ambil sedikit gelap lah daripada muka supaya kita nampak, kita tak nampak macam bercantum lah sebab dia mungkin ada shadow muka kena matahari jadi dia gelap sikit. So kita ambil colour yang gelap sikit lah, kita tengok yang sesuai. Kalau contoh macam ni, ataupun kita boleh pilih more colour lain. Standard saya ambil colour, nanti saya tengok yang mana yang sesuai. Supaya kita nampak sikit kontra, ni gelap sangat ni. Okay, mungkin yang ni kot. Yang ni ke sama tadi. Okay, kita ambil yang ni. So saya letak sini. So macam mana kita nak pindah dia ke belakang. So saya adjust panjang sikit. Batang ni. Leher. Klik kanan. Send back. Send to back. Dia akan belakang leher. Kita adjust sikit. Saya leher kita. Okay, kemudian kita dapat leher muka. Seterusnya kita akan buat baju. Baju pun sama sebenarnya, saya menggunakan bentuk yang ni. So saya duplicate saja. Ctrl C, Ctrl V. Macam ni. Saya besarkan sikit. Saya tarik bawah. Okay. Kemudian saya tukar colour. Katakanlah hari ni saya ambil warna hijau. Okay, warna hijau. So kita letak macam ni.
Okay, tapi dia tak nampak macam real lah leher tu, tak logik. So kita send to back juga klik kanan, send to back. Okay, dia akan jadi macam ni. Katakanlah leher nampak macam besar, kita kecilkan sikit lah. Ikut kita punya kesesuaian, so kita turunkan sikit yang ni, dia akan jadi macam ni. Okay, kita selesai bab leher dengan badan yang ada pakai baju ni. Okay, ni yang saya tunjuk basic tuan-tuan. Kalau nak tengok tutorial yang lebih detail, ada sebab akan makan masa sikit, tuan boleh tengok pada channel saya lah. Okay, tapi saya akan tunjuklah nanti ada permintaan tadi, mata lentik untuk perempuan dan juga tudung saya tak boleh tunjuk sini, dia agak panjang, tuan-tuan boleh tengok pada channel saya. Dan juga spek mata tadi, aksesori. Kemudian saya pergi kepada, saya copy paste balik Ctrl C, body baju ni. So yang ni saya kecilkan sikit. Saya nak buat lengan. Okay, nampak tu kita guna sama, lengan. So katakanlah yang ni kita adjust pusing dia macam ni. Yang ni pun tuan-tuan kena susun tengok dia punya size, biar logik tuan-tuan. Jangan panjang tangan ni mencuri pula Kita kena adjust betul, contoh macam ni. Ni lengan. Kemudian yang penting tip dia kita buat sebelah dulu. Kita tak perlu buat dua-dua belah, nanti kerja kita jadi lambat. So kita buat satu selesaikan dulu, kemudian kita duplicate saja. So saya Ctrl C ataupun copy, saya paste. Kemudian yang ni saya rotate macam ni, katakanlah ni tangan nak buat macam ni. Okey. Kita susun. Kalau tak nampak tuan-tuan kena zoom mungkin nak tengok dia punya bentuk tu cantum sebagainya. Zoom bagi jelas. Kemudian kita nak letakkan tangan. Lengan dah ada. Kemudian nak buat tapak tangan. Okey, so cara dia, saya duplicate saja bentuk ni. Saya tukar color sama dengan warna muka, kulit muka ni. So saya tukar warna dia. Yang ni. Kemudian saya besarkan sikit macam ni. Okey. Kita adjust dulu. Macam ni katakanlah. Kemudian saya duplicate lagi. Saya copy paste yang ni. Saya pusingkan dia. Saya kecilkan sikit yang ni. Kita nak buat jari macam ibu jari Kecilkan sikit. Saya letak saja di sini. Dia akan jadi macam ni. Kalau tuan-tuan detail nak nampak kelima-lima jari, tuan-tuan boleh buatlah satu persatu. Tapi saya tunjuk yang macam ni lah. Okey, saya besarkan sikit. Okey, dia akan jadi jari. Kemudian kita nak batang dia punya jari. Ni sebenarnya lengan ni pakai baju kan. So kita nak nampak dia macam keluar daripada baju ni. So kita copy lagi satu, Ctrl C. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita tak macam ni. Di sini macam tu. Kemudian kita select ke semua ni. Tiga-tiga bentuk ni, kita groupkan dia. So kita akan letak kat sini. Dan kita kena adjust dia kalau okey. Mungkin lengan ni dia punya ni besar, so kita kecilkan sikit lagi lah supaya dia betul masuk. Kecilkan saja. Okey, macam tu katalah. Sekejap. Okey, kita adjust sikit bagi cantik. Okey, selesai lengan. Tapi saya tengok macam panjang sikit saya punya ni, so saya pendekkan sikit ni. Kita kena tengoklah biar dia agak logik sikit lah nanti. Okay, katakanlah dah selesai, tuan-tuan select semua yang ni, so groupkan dia. So saya letak saja di sini. Letak. Okay, katakanlah macam tu, kata adjust sikit yang ni. Sebab dia nampak macam lengkuk kat sini, so saya kena buat macam ni tengok. Kita adjust. Okey, cantik lah, lebih kurang tuan-tuan Sebab saya ingin berkongsi lah pelajar-pelajar korang IPG. Ada soalan ke? Okey, tak apa. Saya teruskan. Bila dah selesai satu, ingat macam saya kata tip dia, kita buat sebelah saja, nanti kita duplicate saja. Klik kanan, copy ataupun Ctrl C dan Ctrl V, dia akan keluar macam ni. Bila kita ni saya nak tunjukkan satu lagi macam mana kita nak reflectkan dia bentuk ni. So kita pergi pada format, kita boleh rotate ni lah. Kita boleh flipkan dia macam ni, nampak? Lagi cepat lah nampak dia ikut ibu jari tu. Kalau kita pusing biasa dia ibu jari tu dia akan sama bentuk dia. So saya flip macam ni, saya ulang balik. Klik kanan, klik atas select yang bentuk kita nak terbalikkan dia tu. So kita pergi pada format, pergi kepada mana tadi? Ni rotate ni, maafkan saya, rotate ni. Ambil flip ni. Nampak? Tukar. So saya pindahkan saja sebelah ni.
Okay, dia akan jadi macam tu lebih kurang. Okay. Dia adjust sikit lengan ni. Okay, cantik. Nice. That's nice. Okay. So saya selectkan semua, kita gabungkan dulu. Kita tak nak dia lari nanti. Lari dia jauh. Kita ikatkan dia. Kita group kan dari sila PowerPoint. Kita groupkan dia. Alamak, dia dah terkeluar sekejap Saya groupkan ni dulu. Okay. So, kita dah ada badan. Badan, tangan dan sebagainya, tapak tangan. Okay. Tengok ibu jari penting Tuan-tuan kena tengok ni. Jangan tersalah ibu jari yang ni ke belah sini lah. Dia tak logik lah tangan tu. So, kita tuan-tuan kena ada imaginasi sikit. Kemudian kita ambil pula bahagian seluar. Okay. Kita nak buat bahagian seluar dia. So, cara dia saya duplicate saja ni. Sebenarnya mencabar tadi bab mulut saja, mulut, mata dan telinga je. Rambut lah, nanti saya ulang sikit rambut tadi ada yang tanya mungkin tak sempat tengok, saya akan tunjuk macam mana dia dapat jambul macam ni. Saya akan ulang sikit lah. Okay, so saya duplicate saja. Saya ambil warna ni, warna gelap, saya kecilkan sikit seluar ni. So ambil warna, saya ambil warna biru, biru swajing, saya kata swajing. Warna biru gelap. Dia kata macam tu. Tetapi tuan-tuan tengok yang ni, dia bentuk macam ni. So kita nak buat macam mana ni? Kita kena guna kaedah tadi lah sebab kita nak seluar dia bercantum dengan ni bulatan. So kaedah dia kita akan buang separuh ni. Kita akan ulang balik langkah yang kita buat pada mulut tadi. Kita ambil satu bentuk zigzag, insert, shape, kemudian kita ambil rectangle, kita select kat sini, kita nak buang separuh ni kan. Okey, seperti itu. So kita select pada dua yang ni. Kita pergi pada format, pergi merge shape, kita ambil intercept ni, nampak? Okey. So, kita buang outline dia. Okay, kita pusingkan dia. Dia akan jadi macam ni. Okey. Ejah dia sama, katakanlah. Kemudian kita tukar palette color tadi, kita nak swajing warna biru gelap. Okey, macam ni. Selesai yang tu, kemudian kita nak buat kaki dia. Kita boleh juga duplicate yang ni, kita ambil yang ni saja. Sebab yang ni dah ada lebih kurang saiz kaki, so saya ambil yang ni saja. Kita ambil warna dia, warna yang sama dengan warna seluar yang ni, bahagian atas ni. So, saya double klik, saya ambil fill shape, saya ambil colour yang sama. Yang ni pun sama, kita buat sebelah dulu lah. So, saya tarik dulu. Macam tu, katakanlah nanti kita adjust Okay. Kemudian kita nak, sebelum kita nak pindah ke situ, kita nak buat kasut dia tuan-tuan kasut dia. Kasut dia kalau kita tengok pada gambar yang contoh ini, contoh gambar ini. Kasut dia macam ni lah, maksudnya kita ada bulatan separuh ini. Kalau nak cepat kita ambil bentuk yang hampir sama tadi, maksudnya yang bahagian separuh bulatan ada. Kalau ada kita tukar colour je dan ini garisan lain. Tapi saya kat dalam ni saya tunjuk manual lah. Okey. Ataupun nak cepat kita ambil yang ni. Okey, kalau kita copy paste saja, saya pusingkan saja ni. Ni kasut. Ini boleh jadi kasut tuan-tuan Jadi kita cepatkan proses ni. So kita tukar colour saja, kita ambil warna je, katakanlah kasut tu warna purple. Warna-warni betul ni. Memang design dia tu. Kita letakkan warna purple saja. Saya ambil warna-warna yang berlawanan. Tapi kalau pakai macam ni, baju hijau, seluar biru, kasut purple, kalau orang tengok ni kelakar ni So kita ejar macam ni. So saya masukkan nak buat macam tali kasut dia. Ini bergantung pada aktiviti tuan-tuan ni, paling basic tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh buat lagi detail, lagi bagus sebenarnya tuan-tuan Untuk ada yang dah nampak konsep rupanya macam ni Sebagai saya ambil yang ni, rectangle yang ni. Saya letak ni, saya buangkan outline dia. Nak outline, saya ambilkan warna putih supaya dia kontras, saya letak atas ni. Saya kecilkan sikit. Yang ni. Kemudian saya Ctrl C, Ctrl V, saya buatkan satu lagi yang ni, saya buat panjang sikit. Okay, jadi macam tu. Kemudian saya select kedua-dua, ketiga-tiga ni, saya groupkan dia. Kemudian kita letak di sini. Okay, kaki belah kanan dulu kaki belah kanan macam ni. Okay, kemudian kita groupkan yang ni pula. Dan kita bawa di sini. Kita kena adjust kalau kata macam ni kita tak puas hati, nak kecilkan sikit, kita boleh kecilkan sikit lah. Ataupun kaki kita nak besar sikit, kita boleh besarkan ni sikit. Sebab tak nak sama macam lengan kan, dia macam tak logik. So kita letak yang ni. So kasut ni, tuan-tuan adjust. Katalah kalau dah cun, dah ngam sebagainya, saya zoom out sikit supaya kita nampak karakter kita ni penuh, macam mana rupa dia. Okay.
Okay, katakanlah macam tu dah puas hati, nampak tadi ada lari tadi. Mana bentuk tadi ni? Bentuk dia tertinggal ni, tak dudukkan sekali. Saya copy balik lah yang ni. Yang tali kasut ni. Okay, dia ada sini. Sini. Katakanlah macam tu. Kita gerukkan sekali lagi. Okey, bila dah selesai, bila dah ni, tuan-tuan duplicate saja. Macam tadi, Ctrl C, Ctrl V, pastekan dia. Kemudian pergi pada format, rotate, ambil flip, yang ni. Okey, flip horizontal. So dia akan berada sini. Okey. Tapi kalau kita tengok ni macam dia agak kerdil sikit, tuan-tuan kena adjust lah, katakanlah macam pendek dan sebagainya, kita adjust balik lah mungkin yang ni kita besarkan sikit. Okey, bergantung kepada design tuan-tuan lah. Tuan-tuan tengok balik lah satu persatu. Ni saya tunjuk contoh saja. Macam dapat konsep, ni macam tak sesuai pula, ni macam ada buasir. So saya buat macam ni, saya tarikkan panjang sikit lah. Saya delete benda ni, saya nak tengok panjang sikit. Saya Ctrl C, Ctrl V, pergi pada format, pergi pada rotate, saya ambil flip horizontal. Okey. Okey, kita dah siap karakter yang ni. So, karakter lelaki ni, dan kita nak besarkan dia, nak sama size yang sebelah ni. So, kita select semua ni. Klik kanan, groupkan dia. Kemudian saya zoom out. Tapi yang ni kita kena send back ni. Saya kena send back, klikkan double klik ni, send to back. Dia sekejap bukan muka ni. Muka ni kena send to ke depan. Klik kanan, bring front. Okey, macam tu. So kita dah kita select sekali lagi, kita boleh besarkanlah size kita ni. Karakter kita ni, kita groupkan dia. Okey, so kita boleh besarkan. Kalau kita nak adjust tangan, kita boleh pusing nanti secara manualnya. Okey, kalau tengok ni beza lah, ni badan besar ni, tuan-tuan tengoklah yang mana sesuai untuk karakter tuan-tuan, tuan-tuan boleh ubah sesuai. Saya ada dua persoalan tadi. Kita akan tunjukkan macam mana nak buat bulu mata dan juga aksesori yang tambahan seperti ini. Spek mata ni, mungkin ada tuan-tuan karakter yang pakai spek mata, saya akan tunjukkan lah. Okey, so saya delete dulu yang ni. Sebenarnya dah hampir siap tuan-tuan cuma saya akan tunjukkan macam mana nak bezakan watak lelaki atau perempuan. Cuma tudung macam saya ulang ni agak mencabar, tuan-tuan boleh tengok di channel saya lah. Saya dah buat tutorial khas untuk yang bertudung. Dia agak mencabar sebenarnya. Sama macam orang perempuan lah nak bersiap agak macam marah orang perempuan kat saya kan. Dia agak detail. So kita kena buat dia detail. Cikgu Nurul nak bersiap dia susah. So kena buat satu persatu. So saya akan tunjuk macam mana nak ubah karakter jadi perempuan. Senang saja. Elemen yang perlu ada adalah bulu mata. So cara dia, saya pergi pada insert, saya pergi pada shape, saya ambil yang ni, yang macam mana bulatan ni dia. Saya ambil bulan sabit hari ni, yang ni ni, moon ni. So saya klik moon ni, saya letak kat sini, saya buat kat luar dulu jangan buat ni, kita buat kat luar dulu, kita buang outline dia. Ni tag outline, ni shape outline jangan tertukar Kita buang outline. Dan ni kita buat warna hitam. Okey. Kita rotate sikit. Bergantunglah kepada berapa banyak maskara yang gunakan. Maskara kat mata. Maskara. Betul kan? Saya baik betul. Betul. Okey. Ctrl C, Ctrl V. Kita alis mata lah. Kita pusing rotate sikit. Saya ni. Kalau rasa nak lentik tu banyak, tarik tinggi sikit lentik. Okey. Ini kita gabungkan dia. Saya buat dua lah. Kalau katakanlah tebal, kita nipiskan sikit lah yang atas ni. Okay, kita rotatekan dia. Dan kita gabungkan bentuk ni, groupkan dia. Kita select, kita groupkan dia. Dan kita letak kat sini je. Kita kecilkan size dia. Kecilkan size dia. Kita zoomkan sikit, kita betul-betul buat dekat mata ni. Ujung mata ni. Anak mata. Macam tu lah lebih kurang adjustkan dia. Ni maskara mahal ni, tebal sikit ni. Kita nipis lah sikit. Kita rotatekan dia sikit. Okey, lebih kurang macam tu. Sekejap kena.
Sekejap saya larikan sikit, kena buat kat luar ni. Dia takut kena bentuk. Okay, lebih kurang macam tu. Okay, jadilah watak perempuan. So, cara dia kita duplicate saja. Ctrl C, Ctrl V, pergi pada bentuk yang tadi, pergi pada format, rotate, ambil flip. Okay, kita buat sebelah dan kita, tapi kita kena adjust sikit lah mata yang ni. Mungkin nak turun sikit Okay, dapat mata. Tapi ni budak perempuan dengan rambut pendek lah. Okay. Kemudian aksesori. Yang ni kita tunjuk sikit rahsia lah. Tuan-tuan boleh tambah aksesori. Yang ni tak ada dalam ni. Kalau kita nak reka bentuk cermin mata seperti ini, pakai ni agak mencabar lah. So saya akan tunjukkan tempat yang mana kita nak ambil ni. Ni rahsia lah, bonus lah bonus time. Okay, macam mana kita nak dapatkan spek mata yang ni. Ini spek mata yang ni. Yang ni saya dah siap-siap buang dia punya background. So cara dia kita akan pergi pada satu browser. Saya akan buka satu browser ni. Tuan-tuan kena typekan ni. Nama dia Flat Icon. Dekat sini. flaticon.com Ini flaticon.com. Nama dia www.flaticon.com, browser dia. Dia punya website ni. Dekat sini ada banyak macam-macam. Kalau tuan-tuan tengok yang nak button free dan sebagainya, dia ada yang berbayar dan sebagainya lah. So kita pilih yang free saja tuan-tuan tetapi sebenarnya kita kena buat kenyataan kalau kita letak kat media sosial walaupun free, semacam kes saya kata tadi copyright tadilah, kita kena buat kalau kita tu guna agak komersial sebagainya, so kita kena letaklah sumber dia. Contoh saya akan tunjuk kat kawan nanti. Okey. Kita cari katakanlah spek mata. Spek mata pula. Glasses. Okey. Kita tengok yang mana sesuai. Kalau macam ni dia tak banyak tuan-tuan Okey. Sekejap saya cuba cari yang sekejap. Okey, mana lagi tu saya jumpa katakanlah yang ni. Yang atas ni bayar, yang free yang bawah ni tak banyak. Kita tulis main glasses. Ataupun kita cari carian yang lain, nama yang lain supaya dia boleh jumpa lah. Okay. Eyeglasses. Okay, kat sini banyak. So kalau yang tanda crown ni, ada crown ni, ini semua ni yang berbayar ni tuan-tuan. So tuan-tuan boleh filter dulu, ambil yang free. Free ni, klik free. Yang tak ada crown ni free lah, kita tengok yang mana sesuai kita punya karakter sebagainya. Tuan-tuan tengok dia ada, kalau kita scroll down bawah ni ada banyak lagi lah. So kita dah filter ambil yang percuma. Katakanlah tuan-tuan nak yang macam ni style macam ni So yang ni boleh kot. Okay, katakanlah kita pilih yang ni. Saya ambil yang ni. Okay, ni macam comel lah. Okay. So dia ada beberapa color lah. Kita boleh pilih lah. So kita ambil saja format PNG ni. Kalau tuan-tuan nak download dalam sehari tu ada lebih daripada, tak silap saya lebih daripada 5, tuan-tuan kena register lah baru dibenarkan. Kalau tidak tuan-tuan habis limit dia, tuan-tuan hanya boleh download 3 je sehari. Atau 3 ke tanpa login lah. Okay, so saya klik ni, PNG ni. Okay, tuan-tuan klik free download. Okay, yang ni saya kata tadi attribute ni. Maksudnya kalau tuan-tuan letak di media sosial, di website, di blogger, di YouTube, tuan-tuan letaklah sumber ni. Okay. Ambil link dia, letakkan untuk supaya kita, walaupun macam saya kata tadi, walaupun percuma sebenarnya, mereka perlu kita letak sumbangan macam dia punya sumber lah. Okay, untuk selamatkan kita lah. Kalau kita nak guna dalam skala yang besar, so kita better mohon buat surat sebagainya lah kepada pihak yang kita ambil bahan dia tu lah, supaya mengelakkan isu kita dia kena secas lah. Kalau kerjaan ni kita akan kena secas lah tindakan, itulah yang kita dapat elaknya. Contoh kalau kita ni designer untuk buat untuk jabatan sebagainya ini kita dah download dah tadi, saya back balik tadi yang ni kita dah download dah, saya cari file saya tadi, saya letak kat desktop. Ni file ni nama protection ni. Okay, so kita buka ke dalam kita punya PowerPoint balik, pilih insert, pergi pada picture, saya pilih kat desktop, saya ambil protection yang ni. Nampak ni ada spek mata saya ni. Okay, kemudian saya pusingkan lah.
Okey. Saya kecilkan sikit. Saya letak yang ni. Kita adjust biar dia ngam-ngam, cun sebagainya. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kalau kita nak buang yang biru tu dengan macam ni. Okey, nampak sungguh bergaya dan belagak. Baju hijau, spek mata merah, ada beli-beli. Okay. Jumpa kat luar, kita lari semua. Okey, katakanlah kita nak buang yang hijau, yang ni sebenarnya dengan dalam PowerPoint ni kita boleh kita boleh buang background sebenarnya. So cara dia kita klik pada ni, saya letak kat tepi dulu. Kita klik kita punya objek ni, kita klik pada format juga. Ada dua cara kaedah buang background. Nanti untuk yang tutorial yang ni pun sebenarnya saya ada buat ni untuk yang detail lah, untuk yang buang background pada gambar. Yang ni macam ni senang. So kita pilih pada color ni. Jadi dua kaedah. Satu color dan remove background. Saya tunjuk yang paling simple adalah gunakan color ni. Kita pergi set transparent ni. Saya tick saja sini. Dia akan buang, nampak tu. Kalau kita letak sini dia akan jadi macam nampak Ataupun kita nak buang lagi satu biru ni, kita ulang balik langkah ni. Kita pergi pada set transparent ni. Kita tick saja. Dia akan bacakan color. Tapi buang ni perlu kontra lah, maksud saya dia punya color yang kita nak buang tu dia kontra dengan subjek utama, background sebagainya. Kalau kaedah kedua kita guna remove background. Okey. Yang ni tuan-tuan kena tengok tutorial saya lah. Saya tak tunjuk sini agak panjang juga sedikit. Kita tengok macam ni. Jadilah spek mata kita begitu. Contohlah tuan-tuan Okey, kalau ada aksesori lain tuan-tuan boleh pilih juga di website ni tadi. Di flat icon ni tuan-tuan boleh pilih lah apa saja tuan-tuan tarik. Yang penting tuan-tuan filter kepada yang free punya lah, free version. Okey. Contoh macam saya nak buat apa-apa icon untuk PowerPoint nak cantik-cantik, katalah nak buat button, saya ambil lah home button ataupun media sosial Facebook ni. Kat sini kita ambil ni. Dia menariknya kita ambil sini dia dah dalam format PNG Bila dalam format PNG kita boleh susun lah dalam kita punya ni. Ni. Format PNG kita tak boleh edit dengan Photoshop lah. Okey. Saya rasa tutorial saya mungkin saya nak tunjuk sikit. Kalau ada soalan kita buka sesi soal jawab lah. Cikgu Nurul Okey. Cikgu, boleh. Cikgu, kening tak ada cikgu? Kening. Oh, kening. Oh, kening, ya Allah. Sebab tu saya kata, ya kening terlupa patut macam nampak macam pelik kan. Terima kasih cikgu. So kening ni senang saja. Terima kasih. Saya tak perasan tadi. Pergi pada shape, saya ambil yang ni. Saya ambil yang bentuk mana tadi Nak kena tengok, tak ingat nama dari tu. Tu yang tepi tu. Ni. Block art. Ya, terima kasih. Klik macam ni. Kita pergi pada outline, kita buang. Macam mana pula boleh tak ada kening ni? Masya Allah. Macam ni. Nampak kening. Maksudnya cikgu tadi yang tu dia detail tau. Dia tak boleh nak kena ada kening. Betul, nampak real sikit, betul. Okey. Ada bergantung pada kreativiti tuan-tuan Kening bentuk macam mana kalau saya ambil macam ni. Okey, dia akan buang. Saya buang baliklah bulu mata geli pula tengok Okey, watak lelaki ada bulu mata geli. Okey, nampak. Okey tuan-tuan, kalau ada soalan lain nanti saya nak tengok dekat yang kalau yang pakai Google Meet boleh terus tanya. Yang ni saya nak tengok dekat para peserta sementara tu kalau ada sebarang persoalan boleh terus je onkan mikrofon, kita bertanya langsung kepada penceramah kita ataupun boleh guna ke ruangan chat lah untuk naik sebarang persoalan. Okey, kalau tak nanti saya tengok yang di channel saya ni, YouTube ni ada ditanya macam mana nak buat rambut. Mungkin dia nampak tertinggal tadi, saya ulang balik lah. Tadi pun ada yang ni pun cikgu di Google Meet pun ada tanya rambut. So saya ulang balik rambut, sebenarnya kita gabung kita pisahkan balik ni. Dia ada beberapa bentuk ni, so tengok ni trik je. Saya alihkan. Tuan-tuan boleh nampak kreativiti ni. Ni sebenarnya. Okey. Tuan-tuan kena bergabungkan betul. Asalnya bulatan ni. Saya gabungkan bulatan, saya letakkan belakang muka. Bulat ni. Kita tengok ni bulat macam ni rupanya. Okey. So saya gunakan bentuk yang ni. Insert yang ni, pergi pada shape, saya ambil yang macam flash kilat ni, kita adjustkan dia lah. So kita susun-susun dia, jadilah trik rambut yang beralun macam tu Saya undo balik, ada macam tu, dia letakkan macam tu. Tutup dia lah. Kalau tuan-tuan kreatif, dia boleh jadi rambut yang lurus lah tuan-tuan ni contoh lah bagi saya, kalau kata macam bonggol sangat, ikan mayang sangat, kita turunkan sikit. Kalau kita nak jambul banyak, kita duplicatkan banyak sikit Itu cara nak buat rambut tadi. Okey.
Ada soalan lain? Saya tengok soalan lain. Okey, Sifu, ada Cikgu Rohana tanya macam mana nak buat rambut panjang, nak buat yang halus-halus tu. Macam ikan mayang macam tu. Boleh ke? Ikan mayang halus-halus boleh, tapi sebenarnya dia kena detail tau. Contoh kalau saya faham ni, maksudnya ada rakan-rakan guru yang sekarang yang tengah online ni, dia orang seni tau, dia nak detail. Tuan-tuan boleh buat sebenarnya. Macam ni, tuan-tuan kena buat satu-satu ni. Boleh buat. Kalau kita susun halus-halus macam ni, satu persatu, tapi agak-agak tu lah. Tapi sebenarnya hasil dia, sebab tu kerja-kerja buat designer ni, dia mencabar sebenarnya dan harga dia agak mahal. Kalau boleh buat sendiri macam ni, saja ni macam ni tuan-tuan boleh menghasilkan sendiri. Alamak terlari pula muka. Okay. Dia boleh buat sebenarnya Cikgu Nurul. Kita kena detail lah halus-halus macam tu, kita buat satu-satu batang ni. Okay, kita masukkan satu-satu macam ni. Tapi yang ni, ya Allah, saya rasa memang hasil dia agak lumayan, contoh macam ni. Agak nice lah kan. Tapi dia agak mencabar lah tuan-tuan. So, kita gabungkan bentuk hitam ni, dia akan jadi macam tu. Tuan-tuan ni halus macam tu Boleh buat ke tuan-tuan? Okay, kalau ada soalan lain, letak topi. Letak topi. Topi tadi kita pakai ni ni ada di channel saya ni, letak topi. Pun sama, kita boleh ambil di ini kat sini. Dekat flag icon ni. So, tekan cap. Tuan-tuan jangan type bahasa Melayu, nanti tak jumpa. Topi tak banyak lah tuan-tuan. Tengok topi yang mana sesuai. Sebab gambar ni menghadap ke depan, angle ke depan. Kalau kita letak topi ni tak sesuai lah, mungkin kita tengok topi yang ke depan Ada tak topi yang yang macam ni yang ni, cap ni. Saya download lah, saya tekan PNG ni. Saya tekan free download. Macam saya katakan tadi, bila kita ambil di icon ni, dia dah siap format PNG. Okay, yang ni format PNG ni. Saya letakkan kat desktop dulu supaya senang saya nak cari gambar ni. Kalau kita dah siap grupkan, dah siap hasil tu, okay. Kemudian kita nak tukar colour boleh? Maksudnya boleh. kita macam sekarang putih kan, betul kita nak buat India. Mana kena ungroup balik lah. Tak perlu, dia ada dua kaedah. Pertama kita ungroup, tapi cara tu agak leceh lah. Kalau nak cepat, cikgu klik je kat sini. Bila dia dalam group ni, kita double klik dia. Dia double klik macam ni, dia akan select yang ni saja. So kita tukar colour yang tu saja macam ni, contoh. Okay, ini. Pergi pada format, dia tak terpilih ni. Contoh kalau macam ni, kita boleh pilih ni. Kita pilih yang tertentu saja. Nanti dia akan tukar colour yang ni sajalah. Okay. Kalau macam ni, kemuka ni, saya tukar colour. Katakanlah nak buat mungkin hijau ataupun mungkin India sedikit, colour brown gelap sikit kan, contoh macam ni. Ataupun cerah sikit, Chinese sebagainya, contoh macam tu. Okay, cikgu menjawab soalan. Saya nak tunjuk tadi yang cap tadi. Yang cap tadi, sama saya dah download. So, saya masukkan dalam saya punya slide ni. Insert, cari picture kita. Pergi pada tempat kita upload tadi, mana cap tadi fashion ni. Okay, kalau kita ambil dari flag icon, dia dah ada PNG siap-siap macam ni lah. Okay. Sambil-sambil tu cikgu boleh tanya soalan kalau ada soalan yang sementara masa kita masih ada. Okay, letak saja cap. Kita nak save pun dalam PNG lah ke JPEG? Tak perlu, kalau kita ambil pada flag icon, kita nak save Okay, soalan yang bijak. Soalan bijak. Cikgu boleh tahu nama cikgu kat Google Meet ni, apa nama yang tanya soalan ni? Save ni. Syarizam binti Syarudin. Daripada mana cikgu? Pasir Gudang Johor. Oh, orang kita Johor. Nanti saya pergi sekolah cikgu Okay, macam ni contoh cap Yang terakhir kita save lah. Kita nak save format JPEG sebagainya. So cara dia pergi file, pergi pada export. Dekat sini kita boleh tengok lah format dia change file type. Kita boleh pilih ni PNG ataupun JPEG. So cantiknya kita buat dalam PNG lah. PNG ni maksudnya dia tak ada, dia buang background ni lah, dia ambil subjek ni sajalah. So saya ulang balik cara nak export dia. Pergi pada file, pergi pada export, kita pilih lah format change type ni. Kita pula ada format PNG ataupun format JPEG. Kedua-dua lah cikgu boleh guna. So kalau karakter ni cikgu nak letakkan banyak slide, so kita tu lah. Tapi kalau cikgu nak letak dalam PowerPoint saja, kita just copy paste pun boleh cikgu, tak ada masalah. Kalau cikgu nak pindah keluar, nak masuk dalam video saya save pada format PNG, so kita cuba export, change type, panggil format PNG. Okay, so saya letakkan desktop ni, katakan watak kartun ni. Kita save current slide. Kita boleh pilih all slide, maksudnya akan buat semua ataupun just this one. So saya buat just this one, current slide.
So dia akan jadi macam ni lah, PNG. Mana saya punya file dia. Ni watak, ni kartun kita. Ni PNG je kan. Bila ni format macam ni yang kalau dalam Windows ni PNG. Okey, ada soalan lain cikgu? Okay, para peserta kalau ada persoalan boleh onkan mikrofon atau boleh type lah di ruangan chat. Okey, kalau yang di YouTube saya tengok ada tak soalan-soalan lain? Hmm. Sketch guna freeline boleh ke? Sketch PNG ambil objek saja, ya betul. Ada lagi tak soalan? Oh, dia kata sesi ni siap animate. Tak Cikgu Najaha Rahman. Animate dia kena ada benda lain pula. Contohnya kita nak gerakkan tangan ni, kita buat animasi. Yang ni saya tak tunjuk sini lah. Tuan-tuan boleh tengok kat channel saya. Saya ada perancangan juga nak buat video tu agak panjang sedikit lah. Mungkin lebih daripada tengoklah sebab dia bergantung pada efek. Yang mungkin perancangan saya nak buat mulut ni tutup dan bercakap supaya dalam karakter video kita boleh lah ataupun gerakkan tangan. Kalau kita tengok ni dalam style dalam video iklan di TV, dia panggil video video explainer video. Watak-watak sebenarnya dia menggunakan Adobe Illustrator, AI file AI yang macam cikgu apa buat tu? Cikgu guru besar kita, saya lupa pula nama. Cikgu Firdaus. Cikgu Firdaus. Pakai AI. Yang tu ada trik lain lah. Tuan-tuan nak tengok macam tu, insyaAllah kalau ada permintaan banyak di YouTube saya, channel, minta permintaan, kita akan buat lah. Kita buat request, saya akan cubalah menghasilkan. Okay, tujuan ni saya tunjuk yang basic lah, tak siap animasi lah. Okay, ada lagi soalan lain? Kalau ada soalan lain? Okay, Sifu ada tanya, boleh ke kalau kita buat karakter ni saling menghadap? Maksudnya bila kita dah hasilkan macam ni kan, dah siap hasilkan daripada atas ke bawah, kita boleh tuliskan tak dia punya kedudukan dia, rotation dia? Okey, sebenarnya boleh, tapi saya tak cuba detail lagi. Cuma saya cuba pada bentuk. Contoh saya ada hari tu, saya ada buat satu yang saya tunjuk kejap kalau ada file ni di sini. Faruzi, kalau macam hidup tu kita ambil yang bentuk 3 piramid tu untuk bagi shading dapat mancung tu, jadi tak? Jadi cikgu gabungkan, dia tak ada masalah cikgu. Kita boleh buat bergantung pada kreativiti. Tak semestinya ikut yang saya cikgu. Kalau cikgu kreatif nak nampak detail mancung, cikgu boleh gabungkan. Guna dia, cara dia tadilah kita gabungkan bentuk-bentuk tadi. Kita ambil bentuk, katalah saya alihkan ni. Ctrl X. Okey, cikgu boleh gabung beberapa bentuk. Contoh macam ni. Rambut katalah yang ni nak buat hidung dia kembang besar macam ni. Cikgu boleh pindah macam tu lah. Ni contohlah. Bergantung pada kreativiti cikgu. Okey. Cikgu boleh buat bentuk dia. Nak buat lubang hidung ke boleh. Cuma saya tunjuk ni yang asas lah. Yang paling senang lah untuk orang kebanyakan. Cikgu ni yang tanya, saya percaya dia orang sendiri, dia detail. Dia nak nampak hidung. Kita ada masalah. Kita boleh buat. Tapi dia agak ambil masa. Tapi hasil dia memang sangat memuaskan lah. Menjawab soalan yang tadi yang 3D tadi, Cikgu Nurun tanya, tolong tanya bagi pihak sebagainya. Contoh macam ni Yang ni asalnya bentuk ni bentuk biasa, kita boleh reflectkan dia. Cuma saya dah testing saya tak testing secara detail lah untuk yang lukisan saya jadi macam ni. Yang ni pun tutorial saya tuan-tuan boleh cubalah dalam YouTube saya ada ni macam mana nak buat infografik seperti ni. Kita gunakan elemen, dia asalnya bentuk circle, saya gabungkan dia, saya naikkan dia boleh jadi macam ni. Tapi saya tak cuba lagi untuk watak lah, mungkin saya akan cuba, saya akan buat pada channel saya lah. Kalau maksudnya dia akan nampak 3D lah. Sebenarnya function tu di sini. Saya nak tunjuk kan, kalau tuan-tuan ni, katakanlah yang ni. Saya undo dulu yang ni. Tunjuk sedikit lah kat mana nak jadikan 3D tu. Okay, klik kanan. Sekejap kat mana insert design 3D shape. Kalau saya ingat lah, hari tu saya terlupa dah itu. Kat mana dia punya button untuk 3D dia. Kat sini kot. Picture effect ni, yang ni. Picture effect ni. Glow. Yang saya pakai yang infografik tu yang ni sebenarnya. Sebab dia tak terselect ni. Kalau jadi cikgu sebab saya tak cuba lagi, saya kena eksperimen lah. Soalan cikgu memang ganas ni, soalan cikgu ni Dua excited sih pun nak belajar. Saya rasa tadi saya cubalah. Saya rasa saya pernah buat hari tu. Dia jadi kat angle sengit, tapi kita kena main kena pindahkan ni merge ni, dia akan bercabar cikgu Tapi saya rasa kakak ni saya tak cuba lagi pada karakter.
pada yang macam saya katakan ni, infografik ni saya dah buat pada tutorial saya. Mungkin teknik sama saya akan cuba untuk jadikan dia timbul macam ni. Dia naik ke atas bangun tau. Dia kan bangun. Asal dia bulatan. Asal dia bulatan saya buat ni. Saya bangunkan dia. Okey? Ada soalan lain kalau ada? Kalau soalan lain? Okay, para peserta kalau cikgu? Ya. Kalau kita macam nak buat latihan kan, nak try and error, ada ke link yang kita nak apa? Nak jadikan sebagai reference? Maksud cikgu Contoh. untuk Maksudnya macam sekarang ni kita tengok gambar daripada yang cik bagi ni, lepas tu kita orang try kan. Kan ada lagi macam banyak-banyak gambar yang boleh kita orang buat sebagai rujukan lah nak try and error buat. okey, setakat ni kalau dalam channel saya hanya baru buat 2 lah. Pertama karakter lelaki saya memang buat khas tutorial ni. Kemudian karakter perempuan ni ada beberapa watak ni lah. Macam ni pakai jubah ni kan. Jadi kita kembangkan lah dia punya style ni. Tapi kalau saya nak kata saya tak pastilah kalau rujukan lain. Tapi kalau perlu nanti saya buat di channel saya lah. Tapi mungkin ambil masa sedikit lah. Tapi sebenarnya saya dah siapkan watak perempuan macam ni. Macam dia nak buat tudung. Tudung agak mencabar. Kalau baju perempuan ni sebenarnya saya tarik je ni. Saya gabungkan bentuk lain ni. Kalau tuan-tuan tengok ni, ni bentuk dia. Okay. Nanti tuan-tuan boleh tengok kat tutorial saya lah. Tapi setakat ni cikgu saya tak jumpa lagi lah yang Malaysia. Kalau orang putih tu saya tak pasti. Mungkin ada kot. Mungkin ada di YouTube sebagainya lah. Okay. Menjawab je cikgu soalannya? Menjawab. Okay, cikgu Fafa ni tanya flat icon ni free ke? Dia free. Kita boleh filter yang free dan yang berbayar lah. So kita ambil yang free lah. Tapi kita kena buat attribute jugalah. Maksudnya sumber kita ambil tu. Kalau kita publish di mana-mana lah. Okay, sebagai langkah-langkah keselamatan. Kalau cikgu guna dalam skala besar untuk jabatan, organisasi mungkin cikgu ni designer untuk jabatan sebagainya, cikgu kena buat surat sebenarnya untuk dielakkan, disaman dan disecah. Walaupun cikgu buat untuk jabatan tapi cikgu yang hasilkan, biasanya dia akan jadi isu siapa yang designer yang buat. Okay. Kalau ada soalan lain, ada tak yang free yang berbayar? Free bayar apa mungkin nak karakter buat animasi kot. Saya tak explore sebab saya suka buat banner sendiri sebab kita nak elakkan yang pakai yang berbayar. Saya tengok ada beberapa lah tapi saya tak explore lah yang tu sebab saya fokus pada apa yang cikgu ada, yang PowerPoint boleh buat bercipta sendirilah, lebih puas hati dia punya karakter. Sebab ada watak yang tak silap saya dalam app smartphone pun ada. Saya cadang nak explorekan benda tu, buat karakter yang dah ada kita susun-susun je. Tapi tu yang tidak akan jadi bentuk sama lah, lebih kurang sebab kita ambil yang disediakan. Cuma kita boleh alihkan bukan ada. Dalam smartphone saya dah jumpa cikgu Puspa punya soalan. Ada soalan lain? Kalau di YouTube boleh komen lah. Saya tak sempat nak tengok semua ni. Boleh copy paste dari email Google. Boleh, tak ada masalah. Boleh copy direct cikgu Khadijah. Kita copy dan paste. Macam saya kata tadi, elakkan ambil karakter yang tu lah. Macam mana nak buat jaket? Oh, ini mencabar ni. Saya kena buat eksperimen lain cikgu Pramod Kumar buat jaket. Boleh buat sebenarnya. Bergantung aktiviti. Contoh macam ni saya dah kembangkan sedikit dia punya ni, kita bergantung pada imajinasi kita lah tuan-tuan macam mana kita nak susunkan jadi baju Melayu macam ni saya gabungkan butang-butang. Dia tak semestinya detail. Kalau tuan-tuan tengok watak kartun, watak animasi yang di dalam video explainer dalam TV, iklan TV sebagainya. Kadang-kadang watak tu kita nampak lebih kurang macam ni je. Tapi dia pakai ni lah Illustrator Adobe Illustrator ataupun AI Okay. Cikgu Faruzi, Saya boleh gerak-gerakkan tak tu? Kalau kita nak masuk efek dia semua tu. Cara. Boleh. Yang ni boleh. Saya akan buat yang ni dalam tutorial saya sebab banyak permintaan ni nak gerakkan tangan. Contohnya kalau kita buat video dalam YouTube, cikgu Tiuk sebagainya nak gerakkan tangan ke bawah, ke atas, dia tak boleh detail lah gerakan tu. Mulut tutup buka, kita boleh buat animation ni. Tapi dia ada, saya tak tunjuk sini sebab dia ambil masa agak panjang juga. InsyaAllah kalau ada permintaan, jangan lupa subscribe channel saya, buat permintaan ni. Tak tanya. Okey, macam tadi Sifu kata soal isu copyright kan. Okey, ada peserta tanya, contoh kalau kita ambil gambar dari aplikasi lain, contoh macam Bitmoji, adakah dia kira sebagai copyright juga walaupun dia muka kita ke macam mana? Tapi dia bukan kita hasilkan. Kita kena baca kadang-kadang benda tu dia terhindung terma dan syarat dia tu. Maksudnya dekat Bitmoji pun saya faham ada contoh sahabat saya Cik Fauzi dia ajar tutorial tu sebab tapi yang tu yang cuma isu dia kita kena tengok kalau takut-takut dalam terma syarat. Kadang-kadang kita terlepas nak baca info benda tu. Tengok kat balik kat website dia adakah dia bagi. Biasanya dekat website mana-mana dia akan bagi maklumat, maksudnya boleh guna sepenuhnya ataupun guna bersyarat untuk iklan saja, untuk PDPC ataupun untuk
untuk penggunaan biasa, personal. Kalau kita untuk skala besar macam saya kata setakat guna personal tu saya tak ada masalah lah untuk yang Bitmoji tu saya tengok sesuai juga. Tapi dia percuma, boleh digunakan lah. Cuma hati-hati kalau macam saya katakan isu copyright ni bila cikgu menggunakan dalam skala yang besar. Cikgu buat untuk sekolah, untuk PPD, untuk jabatan, untuk ataupun cikgu asalnya buat skala kecil tapi cikgu punya channel YouTube tu dah sampai ada 10k subscriber. Maka tak mustahil benda tu akan sampai kepada, pernah ada satu isu di mana syarikat yang buat video tersebut dia claim dengan cikgu. Itu agak bahayalah kalau dia minta sumbang kita punya dana, katakanlah cikgu punya hasil video tu dia nak minta 50%. Okey lagi kita boleh bagi separuh-separuh. Kalau dia minta ke semuanya ataupun dia saman cikgu, kalau kita ambil pengajaran contoh kita punya artis-artis, gambar-gambar dia kita letakkan kita punya image, grafik, poster sebagainya tanpa kebenaran. Contoh kita pernah tengok dulu isu Nelofa punya gambar letak pada kuih, itu agak bahaya. Tapi kalau dia beri keizinan, kita lebih better kita berhajat, kita minta surat lah kita buat. Kalau kita tak mampu kata kita buat untuk pendidikan, kita minta lah. Okay, itu cara lebih selamat. Tu apa-apa pun walaupun Bitmoji atau aplikasi lain, better rujuk terma dan syarat dia tu, setakat mana limit dia. Ada walaupun dia free. Ada soalan lain? Okey, Sifu kat saya. Okey, tadi ada peserta tanyakan contoh kalau macam ini animasi yang kita dah hasilkan sendiri, adakah perlu kita letak watermark pada kita punya hasil kita sendiri? Tak perlu. Okey, sebenarnya gini, bila kita buat animasi sendiri macam ni, kita menghasilkan ni, kalau kita rasa takut nanti orang copy dan sebagainya, kita sebenarnya kita boleh buat antar internet, tapi setakat buat PowerPoint ni saya rasa tak perlu kot nak letak watermark sendiri. Kecuali macam cikgu Firdaus, dia buat karakter dia tu memang watak tu dia lukis. Yang tu memang kena daftar. Maksudnya kalau dia nak lah, kalau tak dia bagi free percuma, dia macam saya kata kalau contoh yang kita nak guna watak cikgu Firdaus, kena minta izin dia dulu, kecuali kalau memang dia bagi okey guna. Tapi better dengan bertulis. Sebab kalau dengan lisan ni dalam mahkamah kita tak lepas cikgu, maksudnya kita kena bertulis minta cikgu Firdaus boleh saya nak guna karakter ataupun saya naklah watak awak buat ni, sebagai contoh. Macam contoh cikgu tadi tu dia yang macam saya tunjuk dalam slide saya yang awal tadi, cikgu tu dia beli karakter tu, dia bayar. Jadi dia beli pun dia ada deal dengan pelukis tu. Tapi kalau better dah ada melalui surat lah, ada hitam putih orang kata lah untuk keselamatan cikgu lah. Okey. Kalau ada soalan lain saya rasa tak ada kot Kalau ada lagi? Ada sikit. Okey. Okey. Master Sifu. Ya, Masa saya Sifu. Boleh tak PowerPoint ni ada tak aplikasi untuk tekap? PowerPoint untuk tekap. Oh macam PowerPoint. Macam iPad kan, iPad bagai keynote kan, dia boleh tekap kan? Okey, boleh. Dia Boleh? ada. Boleh. Oh ada Ada. Okay. PM, personal. Personal dia boleh. Kita buat. Ini penganjur tanya ni. Penganjur tanya. Tapi sebenarnya betul Ustaz Uzarin tolong tanya bagi pihak tuan-tuan sebab dalam keynote dia boleh trace. Yang ni pun sebenarnya boleh buat, kita kurangkan opacity gambar tersebut. Saya tunjuk sikit demo lah. Kalau saya ingat lah, saya pernah cuba hari tu katakanlah gambar ni kita kurangkan dia punya kecerahan gambar atau opacity dia dia tak mana setting dia. Picture layout, picture transparency yang ni. Kita blurkan dia, kemudian kita tekap, kita buat macam tadi, kita masuk tapi sebenarnya dia tak sebaik keynote dalam Apple punya device sebab dia lukisan pensel. Yang ni kita kena buat satu-satu Ustaz. Dia agak mencabar sebenarnya. Boleh buat menggunakan ni. Sekejap kalau saya ingat benda tu duduk kat mana, dekat format ni, dekat picture mana tak apalah, nanti saya tengok balik Ustaz tapi memang boleh buat sampai saya tengok ada orang lukis satu. Tapi agak mencabar, tak semudah pada keynote. Keynote mudah. So belilah Apple, dia campaign. Tempat beracun Pada Cikgu Nurun, tolong belilah kalau tak beli lagi. Dah berapa lama? Dah belilah. Oh, terbaiknya. Okey. Cikgu L punya racun ni. Itu Cikgu L tu racun terhebat di abad ini. So jangan berkawan dengan dia. Dia racun baik. Okey, kalau ada soalan lain sebelum kita tamatkan. Okey, Madam Cikgu ada soalan nak tanya. Okey. Okey, sepanjang PKP ni kita ada belajar beberapa apps atau sistem untuk design. Contohnya kita ada guna Canva. So kita akan masukkan video yang kita dapat daripada YouTube. So apabila kita masukkan ke dalam digital card kita dah share kan.
adakah ia akan jadi satu isu copyright? Macam saya katakan tadi, soalan dia lebih kurang sama yang sebelum ni. Maksudnya kita kena tengok balik aplikasi tu limit dia. Walaupun kadang-kadang kita tak baca terma syarat. Biasa kita approve masa kita sign in ataupun kita sign up, kita tak baca terma syarat dia tu. Kat situ sebenarnya dia tersembunyi. Tapi macam kes saya katakan tadi, kalau kita guna dalam skala yang kecil untuk setakat di Facebook, kita tak ada masalah. Yang isunya pernah berlaku di Malaysia ni, ada orang tu buat untuk KPM tapi dibuat tu dalam skala besar. Contohnya saya pegawai KPM, saya lantik Cikgu Hafiz Ramli, Cikgu Hafiz Ramli yang saya kenal, dia pakai buat design. Tetapi kita tak tahu yang orang yang lantik ataupun pilih dia cikgu ni asalnya buat percuma. Of course lagi dia akan ambil mana-mana. Yang tukar ambil pula macam saya KPM, saya tak alert benda tu. Saya kata Cikgu Hafiz ni ambil pada buat sendiri ke sebagainya. Lepas tu dia dah publish sampai satu Malaysia guna. Contohnya branding Cikgu Tiuk, dia besar tau. Contohnya kalau ada elemen-elemen yang copyright tu ada dalam tu, kemudian bila benda tu dah popular, ramai orang tengok sebagainya, ataupun sampai ke pihak Canva tu sendiri, contoh, sebab tak ada izin surat, dia akan jadi isu besar. Tapi kalau setakat cikgu guna skala kecil untuk post personal, saya rasa tak ada isu lah. Tapi dia tetap juga salah. Kecuali kita kena tengok terma syarat dia lah. Untuk bagi saya berhati-hati. Contoh saya buat tutorial kali ni pun, saya agak berhati-hati untuk tengok app-app yang kita nak bentangkan. Contoh kita ajar Photoshop. Kita ajar Photoshop live. Tapi kita guna app yang kita tak beli tau. Kita nak, kalau nak ajar boleh, kita cakap contoh kita gunakan app ni secara trial. Kalau kita cakap ambil crack kat sini, ambil crack kat sana, bahaya, sangat bahaya. So hati-hatilah kalau tuan-tuan ada buat macam tu. So kita hati, terutama live macam ni kalau tuan-tuan guna app-app yang pirate, untuk ajar pula letak crack macam tu, sebab tu kita elakkan. Macam saya, konsep saya, kalau saya ajar, saya akan cari app yang open source, lebih selamat open source. Saya explore, saya ajar kepada cikgu-cikgu. Contoh, ni pengajaran bersama lah. Kita nak mengelakkan daripada isu-isu bila nanti sampai satu tahap akan berlaku, tak ada orang nak backup kita juga akan dikena secas, kita akan kena bayar, kena potong kita punya emolument. Itu sangat takut lah. Saya akan berhati-hati. Saya pun pernah ditegur sebab sebelum ni pun saya macam tu. Saya ambil je app yang tu, saya ajar, saya buat live. Saya ditegur oleh pegawai atasan yang alert benda ni. Dipesankan saya elakkan benda-benda macam ni lah. Apa penting kita baca terma syarat yang punya app tersebut. Okay. Kita tengok kalau betul dia kata boleh guna, boleh release, tak ada masalah. Yang penting ada hitam putih je cikgu. Okay. Okey, pada Tata ada sebarang persoalan tak? Ya, Cikgu Lee. Ya. Terima kasih cikgu kerana kali ini pertama kali saya dengar benda-benda ni ada copyright dan kena hati-hati dengan terma syarat dia. Terima kasih cikgu. Sama-sama cikgu. Okey, para peserta ada lagi tak sebarang persoalan sebelum saya ambil ke sesi penutupan? Ada tak sebarang persoalan? Kalau kita dah save, macam contoh kita tengah buat separuh kerja, lepas tu kita ada kerja lain, kita kena save PowerPoint dulu ke atau kita nak terus save PNG dan boleh sambung balik? Kita save PowerPoint dulu cikgu. Kita tak perlu export ke, sebab kalau kita save ni, dia save dalam format macam ni. Contoh saya tekan butang ni, dia save dalam format PowerPoint lah. So kalau final cikgu nak export, jadi kalau cikgu terus, jadi yang ni simpanan kita nak edit, kita nak ubah karakter sebenarnya. Contoh saya buat perempuan ni, saya copy paste ni lah. Sebab tu kita penting savekan dulu dalam format PowerPoint. Saya tambah hidungnya. Kita save dua lah, PNG dengan tu. Kalau kita macam ni untuk next time nak ubah, kita kena ada yang PowerPoint punya. Betul, nak ubah kena ada yang PowerPoint. Okay. Okay, Cikgu Nurul. Okey, kalau tak ada sebarang persoalan, jadinya kami daripada pihak Urus Setia nak ucapkan terima kasih kepada Sifu. Sifu saya ni saya bagi tahu. Sifu baru ni sebab Sifu boleh kongsi dengan kita semua mengenai untuk kena hasilkan animasi 2D dengan hanya menggunakan PowerPoint saja. Jadi baik saya stop.